Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Partai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini kita telah bantu seramai 2,330 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang masalah ramai orang, especially bila mereka cuba nak turunkan berat badan. Salah satu masalah yang mereka ada adalah mereka susah nak buang air besar. Hai Puan Wani-Wani, apa khabar? Alright, so dalam Telegram channel kita ni, kita boleh berkomen-komen dalam post yang terakhir sekali. Nampak tak? Kalau nampak, boleh tak komen nampak sikit? Okay, sekarang ni kita tengah buat siaran langsung serentak dekat Facebook page dan juga dekat dalam Telegram channel Syah Batai. So, apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, 3 punca kenapa sebenarnya seseorang itu susah nak membuang air besar sehingga kan dia ada masalah susah nak turunkan berat badan disebabkan terlalu banyak toksik dalam badan kita. Right, so boleh tak komen sikit kalau dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak yang ada dalam Telegram channel? Boleh tak komen? Nampak tak ada post terakhir dalam Telegram channel Syah Batek ni? So kalau nampak, boleh tak komen nampak? Boleh tak komen nampak? Share Facebook live ni dan sebagainya. Okay, ready tak? Okay, yang pertama adalah sebab apa tau? Disebabkan antara punca terbesar kenapa seseorang itu ada masalah susah nak turunkan berat badan, disebabkan susah nak membuang air besar. Punca dia disebabkan pemilihan makanan yang salah. Dia akan mengganggu seseorang tu punya macam mana badan dia tu boleh mencernakan makanan, lalu menyebabkan dia susah nak nampak kesan pencernaan makanan tersebut. Itu yang pertama lah. Sekejap, saya nak letak link Facebook live dalam ruangan komen dalam post terakhir dalam tu. Okay, so itu yang pertama. Contohnya macam ni tau. Ada sesetengah makanan kita tak boleh nak gabungkan sekali. Contohnya macam kalau katakan makanan kita makan tu bahan-bahan dia terlalu macam banyak. Contohnya ada yang minyak, ada yang, ataupun pendek kata, ada yang makanan yang mudah untuk dicernakan, ada makanan yang susah nak dicernakan. Contoh makanan yang mudah nak dicernakan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, air contohnya. Contoh makanan yang susah nak dicernakan seperti macam minyak, especially minyak yang bukan medium chain triglyceride, contohnya macam minyak kelapa, minyak zaitun dan sebagainya. So itu dicampurkan pula dengan bahan-bahan makanan yang lain, contohnya macam nasi dicampurkan dengan lauk dan sebagainya. Semua jenis kombinasi makanan macam tu kita bukan tak boleh makan, kita boleh makan. Cumanya that's why bila makanan tu terlalu banyak sangat dia punya gabungan, seafdal-afdalnya kita kurangkan sikit portion dia tu. Sebabkan kalau kita ambil juga portion yang banyak, perut kita akan terbeban. Dan bila terbeban, dia akan menyebabkan badan kita lambat nak mencernakan makanan tersebut, lalu menyebabkan badan kita susah nak nampak kesan. Nombor 1, penurunan berat badan. Nombor 2, kita mungkin akan rasa sebu, perut sebu. Nombor 3, badan kita susah nak mencernakan makanan, menyebabkan kita susah nak membuang air besar. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni? Kalau faham, kalau nampak, boleh tak komen nampak jelas? Hai Puan Ros Azita, apa khabar? Hai Puan Wani-Wani, masih lagi berada di sini, alhamdulillah. Okey, itu adalah yang pertama. Yang pertama, punca dia disebabkan penggabungan makanan yang menyebabkan perut kita susah nak cernakan makanan tersebut. Nombor 2, kenapa seseorang itu susah nak membuang air besar, disebabkan kurang minum air dan juga badan dia juga ambil makanan yang bergaram tinggi. Contoh makanan yang bergaram tinggi ataupun makanan yang mengandungi sodium, tak kisah sodium yang macam mana, sama ada sodium garam ataupun sodium macam MSG, monosodium glutamate nama dia kan, iaitu MSG ni macam perisa, macam Ajinomoto dan sebagainya. Semua benda tu dia akan melambatkan proses pencernaan. Sebagai contohnya macam ni, let's say kalau katakan dia ambil makanan yang mengandungi macam Ajinomoto, dan badan kita sepatutnya bila kita minum, air itu akan senang lalu dalam kita punya perut, kita punya usus-usus dan dia senang keluar. Dan disebabkan air itu senang masuk, senang keluar, dia pun akan membawa sekali apa yang sepatutnya dicernakan keluar, apa yang sepatutnya dibuang keluar daripada badan kita.
Tetapi disebabkan kita ambil garam, tak kisahlah garam apa punya form, sama ada garam especially garam putih, garam yang diproses, terutamanya juga macam Ajinomoto, air dalam badan kita tu akan maintain dalam situ, menyebabkan kita still lagi rasa dehydrated. Hai Noah Ali, kamu nak sit sini? Kamu. Right. Iya. Okey, itu adalah yang kedua. Yang kedua, punca dia sebabkan ambil minum air walaupun banyak tetapi pengambilan garam kurang yang menyebabkan dia jadi macam water retention nama dia. Faham tak Noah? Kita ya. Okey, itu adalah yang kedua. Punca yang kedua kenapa seseorang itu susah nak membuang air besar akibat daripada pengambilan makanan yang salah ataupun pengambilan gitulah. Alright. So itu adalah yang kedua. Macam ni, so far boleh faham ke? Yang dalam Facebook Live ni boleh faham ke? Sebab saya nampak macam dia je Okey, dan terakhir saya tak nak extendkan lama sangat Facebook Live ni sebabkan saya just macam nak share je. Noah jom nanti tumpah. Tak ada. Mana nasi? Pergi bang. Iya. Di mana nasi? Mana nasi? Ha. So kalau katakan nak minum air boleh. Nak minum air boleh. Memang bagus pun minum air. Hai Puan Erin, apa khabar? So bila maksud dia macam ni, bila kita ambil makanan, minum air, kita minum air tu tujuan dia untuk selain daripada untuk memudahkan pencernaan makanan, dia juga untuk mempercepatkan lagi kita punya penghadaman. Tapi kalau kita ambil garam yang macam tu, dia akan menyebabkan air dalam badan tu akan maintain, stay dalam badan kita sampailah beberapa jam. Itu pun boleh tentu kita dapat keluar, especially bila kita ambil garam yang banyak. Waalaikumsalam Puan Munah, apa khabar? Itulah yang kedua punca dia. Punca yang ketiga, kenapa seseorang itu susah nak membuang air besar? Apakah masalah dia? Apakah punca dia? Yang ni saya rasa ramai orang ada. Ramai orang ada masalah macam ni. Dan saya baru tahu ada beberapa benda yang sebenarnya cara kita makan, kadang-kadang kita punya aktiviti kita lepas makan tu menyebabkan kita lagi susah nak membuang air besar. Contohnya, boleh tak komen nak tahu sikit? Sebab kita penting tahu benda ni, penting untuk kita tahu benda ni sebabkan antara sebab kita susah membuang air besar adalah disebabkan macam mana? Kita macam tak jaga sangat. Waalaikumsalam Puan Amai, Puan Munah nak tahu. Contoh dia macam ni. Sekejap, saya nak letak link dulu. Zas ME. Contohnya, lepas kita makan, normally boleh tak komen apa kita buat lepas tu? Boleh tak komen apa yang kita buat lepas tu, lepas kita makan? Most of the time yang saya nampak, kita akan duduk ataupun kita akan stay tempat statik. Kita macam tu. Kita jarang bergerak kadang-kadang lepas kita makan. Sebabkan mungkin kita makan banyak sangat, kita rasa macam sebu perut dan kita tak mampu nak bergerak. Sebenarnya lepas kita makan, kita memang boleh duduk sekejap, tapi tak boleh terlalu lama sangat. Menyebabkan nanti dia akan menyebabkan pencernaan kita macam ni kat situ. Kita nak lepas dia masuk, kita nak dia keluar. Jadi antara salah satu cara macam mana untuk kita memudahkan pencernaan adalah dengan cara kita banyak bergerak. So antara salah satu punca utama kenapa sebenarnya kita susah nak membuang air besar, punca dia sebabkan kita jarang bersenam, kurang bergerak dan sebagainya. So ada beberapa yoga movement sebenarnya. Ada beberapa yoga movement yang saya rasa macam kita boleh amalkan sekiranya kita ada masalah macam tu. Waalaikumsalam Puan Kak Lin, apa khabar? So antara yoga movement tu kita boleh Google je atau kita boleh search kat YouTube. Basically semua movement yoga tu bagus untuk kita punya muscle dan sebagainya. Yang paling best sekali yoga ni kita tak perlu pun ada orang untuk monitor pergerakan kita. Sebabkan yang penting sekali kita tahu pergerakan macam mana yang kita nak buat, muscle mana yang sepatutnya kita rasa kena tarik, dan kita tak ada nak mengangkat benda berat dan kita kurang risiko untuk dapat injury. Kan? So kalau katakan yang nak tahu macam mana sebenarnya kita boleh mencernakan makanan dengan lebih cepat dan mempercepatkan lagi proses pembuangan air besar,
antara salah satu cara yang kita boleh fikir ataupun kita boleh buat. Siapa sini pernah amalkan cukai Apple? Boleh tak komen? Siapa sini pernah amalkan cukai Apple? Boleh tak komen? Dalam Telegram channel, kalau nak berkomen boleh dekat dalam ruangan post terakhir dalam Telegram channel tu. Nampak tak? Cuba back balik dalam Telegram channel punya voice chat tu. Lepas tu nanti ada nampak ada satu post terakhir. Nak tahu kenapa susah buang air besar? Jom join live stream saya kejap lagi, ruangan komen di bawah. Situ bawah tu ada tempat untuk berkomen-komen. Hai Puan Hana, Puan Lia, apa khabar? Right, saya okay. So macam tadi kita boleh kalau ada cukai Apple kan, cukai Apple tu kita boleh ambil, kita boleh amalkan setiap malam sebelum tidur, especially dalam 2 jam selepas kita makan, especially makan yang heavy macam makan nasi. Dan sebaik-baiknya tolong jangan makan benda lain selepas ataupun sebelum makan cukai Apple. Kenapa? Sebab cukai Apple tu terlalu acidic dan kita tak nak kita makan serta makanan, dan makanan itu akan melemahkan keasidan cukai Apple tu, menyebabkan perut kita tak nampak kesan pun. Takut-takut bila kita salah makan, kita ambil pula cukai Apple, kita akan sakit perut sebabkan terlalu asid sangat perut kita. Sebagai contoh kan, sebagai contoh macam bila kita nak ambil cukai Apple, kalau boleh sebelum cukai Apple, selepas cukai Apple, jangan kita ambil something yang masam. Sebab yang masam tu terlalu asid, cukai Apple pun asid campur asid, terlampau berasid sangat perut kita. Kalau ambil terlalu lama, perut kita akan dapat masalah gastrik lah, ataupun macam GERD ataupun acid reflux. Kita tak nak macam tu. Kalau kita makan pula makanan minuman yang beralkali, contohnya macam kita minum setengah ada air tu, air yang beralkali kan. So bila kita minum air yang beralkali, kadang-kadang macam kowe, kuku, macam penapis air tu dia beralkali sikit. Kita minum pula air sekali dengan cukai Apple, insya-Allah dia punya kesan dia kurang sikit. Kurang sikit kalau kita ambil banyak sangat air macam tu. So kita boleh ambil dalam satu gelas macam ni. Okey, letak air dalam macam tu, kemudian kita letakkan juga apakah nama tu, cukai Apple, dan insya-Allah dia akan mempermudahkan sikit pencernaan kita. Kadang-kadang bila kita minum cukai Apple pada waktu malam, okey, kadang-kadang pada waktu tengah malam, waktu nak tidur, pada waktu tidur tu, mungkin right after that kita minum cukai Apple tu, kita akan rasakan nak membuang air besar ataupun nak membuang air kecil. Pendek kata kita nak membuang lah. Membuang. Kecil, besar tu terpulang. So tengok macam mana badan kita akan berinteraksi dengan cukai Apple. Itu apa yang berlaku kepada diri saya. Itu pertama solution yang saya akan suggest untuk kita buat. Nombor 2, boleh tak komen nak tahu? Sekejap, saya rasa macam agak sendu kalau katakan saya cakap seorang-seorang. Saya prefer sebenarnya kita bercakap-cakap, kita berinteraksi bersama-sama. Siapa sini faham? Janganlah terkejut tengok muka saya macam agak flawless sikit. Saya tak pakai makeup, saya pakai telefon lain. Sebab telefon lama saya sekarang ni yang saya selalu guna buat live tu, dia macam ada rosak sikit, tak tahu kenapa. Alright, minum air je. Bismillahirrahmanirrahim. So, apa tadi? Yang kedua, antara benda yang kita boleh buat juga, okay, faham? Puan Samsuriwati ada pun. Okay, nombor 2 yang kita boleh faham juga, kita boleh ambil satu suplemen, okay, nama dia adalah probiotik. Okay je wajah. Selamat malam. Apa khabar Kak Ida Osman? Sihat ke? Okay, cuba cari satu suplemen nama dia probiotik. Probiotik adalah satu suplemen kita boleh dapatkan dekat farmasi. Memang bagus, terutamanya kepada mereka yang susah nak buang air besar. Kenapa punca dia? Kenapa kita susah buang air besar? Salah satu sebab dia punya keseimbangan mikrobiom dalam perut kita dah tak cantik. Dan bila dah tak cantik, perut kita tak dapat nak berfungsi dengan baik. Kan? Perut kita ada banyak bakteria. Bakteria yang kita ada dalam perut kita tu, tujuan dia untuk macam dapatkan certain keseimbangan yang baik, alright, supaya kita akan, dia punya function dia akan jadi lebih efisien. Kalau Vitagen okey ke? Vitagen okey. Dia sama juga macam probiotik, sebab dalam Vitagen ada juga apa tu nama dia, probiotik ataupun L-acidophilus, benda tah nama bakteria tu. Dalam probiotik pun ada binatang tu juga. Cuma untuk mereka yang ada masalah seperti intolerance ataupun sugar intolerance, tidak digalakkan ambil. Kalau katakan dia juga ada masalah macam dia punya kalori sehari tu kurang,
dia tak boleh ambil Vitagen sebabkan dia akan consume kalori dalam badan dia. Why not kalau katakan kita ambil terus probiotik, dia 0 kalori, dia hanya ambil tu je. Dia hanya ambil dia hanya ambil probiotik Astagfirullahalazim, dia punya bakteria tu je. Boleh pula saya hilang perkataan tu. Kan? Alright, itu yang saya nak sampaikan pada hari ini. Ada lagi beberapa cara sebenarnya, tapi cara-cara macam tu saya nak share dalam Telegram channel Shah Batak yang saya ada letak di pin komen tu. So, macam ni. Dalam Telegram channel yang saya dah letak dalam pin komen tu, saya akan letak macam-macam tips lagi tentang cara turunkan berat badan satu persatu. Macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan mudah, tanpa produk, tanpa rasa stres, tanpa kita perlu belanja duit sangat banyak. Even sebenarnya walaupun kita tak sempat bersenam pun, kita boleh turunkan berat badan. Boleh tak saya nak tanya dalam Facebook Live ni dan nak tanya dalam Telegram channel ni? Boleh tak yang Telegram channel kita boleh berkomen dekat ruangan terakhir dalam post tu? Siapa kat sini yang tak ada masa nak bersenam? Ada tak? Saya tak ada masa nak bersenam. Bangun pagi, celik je mata sampai nak pejam mata, memang ada je benda nak buat. Semua benda tu saya kena buat. Kalau tak siapa buat, tak siapa yang boleh buat. Contoh kan. Ada tak siapa yang tak ada masa bersenam? Tuan Kadri tak ada masa bersenam. Siapa lagi yang tak ada masa bersenam? Hai Puan Roslaini, Puan Mazuraina, Puan Hana, apa khabar? Kalau tak ada masa bersenam, mesti kita rasa macam susah nak turunkan berat badan kan? Kita rasa macam, ya Allah, macam mana aku nak kurus ni? Masa nak bersenam pun tak ada. Sebenarnya, kalau kata kita tak ada masa nak bersenam pun, kita boleh turunkan berat badan. Yang itu yang saya akan share dalam satu webinar. Nama dia adalah Zero to Slim Fit. Apa benda tu Zero to Slim Fit? Zero to Slim Fit tu adalah satu webinar yang kita akan share. Macam mana sebenarnya kita boleh turunkan berat badan. Nombor 1, tanpa produk. Nombor 2, tanpa rasa stres. Nombor 3, tanpa perlu spend masa yang sangat banyak. Even kalau kita tak sempat nak bersenam pun, kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Dan kesan yang saya akan ajar dalam Zero to Slim Fit tu nanti pada hari Sabtu ni, kita akan nampak kesan dia seawal 3 hari. Kalau kita follow betul-betul pemahaman ni. Siapa yang kat sini yang berminat nak tahu, boleh tak komen saya berminat? Kalau berminat, saya akan tunjukkan macam mana caranya untuk kita join webinar tersebut yang kita akan buat pada hari Sabtu ni. Ada yang tanya saya berapa harga dia coach? Jawapan dia adalah free of charge. Free je, kita buat sebab saya faham terlalu ramai di kalangan kita yang nak turunkan berat badan dan nak capai certain keadaan yang mana susah kita nak capai kalau kata kita tak buat. Free. Gratis, yang mudah saja sekarang. Alhamdulillah, yang senama mudah je kan. Okay. Kalau katakan berminat nak join, klik dekat pin komen tu. Okay. Klik kat pin komen tu yang dalam Telegram channel ni, dengar dulu. Okay. Berminat Puan Ida. Okay, Alhamdulillah. Klik kat pin komen tu. Join Telegram channel yang saya letak di pin komen tu. Kemudian lepas habis Facebook Live ni, saya akan terangkan macam mana caranya untuk mendaftar dalam Telegram channel, dalam webinar yang kita akan buat. Nama webinar itu adalah webinar Zero to Slim Fit. Macam ni. Dalam arti kata lain, okay, kita akan bagi values ataupun kita akan bagi banyak benda-benda yang best kepada mereka yang berada dalam Telegram channel ni. Antara nak dan daftar. Terima kasih Puan Mazuraina. Kepada mereka yang berada dalam Telegram channel ni, bila badan kurus semua akan okey, akan bertambah kacak gitu kan Tuan Kadri. Macam ni. Dalam Telegram channel Shah Batak yang saya letak di pin komen. So yang dalam Facebook Live ni boleh join, klik pin komen tu, join Telegram channel dan tekan butang join. Okay. Saya nak bagi satu benda percuma lagi kepada mereka yang join Telegram channel tu. Nak tahu tak apa yang saya akan bagi? Tapi kena daftar dulu Zero to Slim Fit. Kan? Sebab saya nak hantar melalui email. Saya nak bagi satu benda. Nama dia adalah satu buku. Bukan buku, e-book. E-book panduan. Okay? E-book panduan cara slim pantas. Saya ulang, panduan cara slim pantas. E-book ni saya kongsikan 3 formula yang saya gunakan. Pertama, macam mana saya nak identify diet yang kita amalkan ni adalah diet yang betul ke salah. Siapa sini sedang berdiet? Pastikah anda diet yang kita amalkan tu diet yang betul
yang sesuai dengan kita ke tidak. Dalam e-book tu saya share formula tu dan saya akan bagi kepada mereka yang mendaftar Zero to Slim Fit dan yang pernah mendaftar Zero to Slim Fit yang sebelum-sebelum ni. Kita akan send melalui email. Nombor 2, saya juga akan berikan macam mana sebenarnya kita nak buat satu teknik ni, nama teknik KTO. Saya tak nak bagi tahu apakah teknik itu, tapi kita kena baca e-book tu baru kita faham. Dan e-book ni pun saya bagi percuma juga kepada mereka yang join Telegram channel dan kemudian mendaftar dalam Zero to Slim Fit tu. Dalam e-book tu, formula KTO tu, kita akan faham macam mana step by step untuk kita turunkan berat badan. Apakah step yang pertama, apakah step yang kedua, apakah step yang ketiga dan apakah step-step seterusnya. Benda tu bila kita faham, kita akan boleh jadi fitness coach untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang dalam rumah kita. Saya dah mulai ikut sikit-sikit cara coach walaupun belum perfect. Tak apa, jangan expect perfection. Yang penting buat dulu, salah kemudian. Okay? Okay. Nombor 3, kita juga akan dapatkan satu lagi benda. Nama benda yang saya nak share tu apa tahu? Saya dah lupa apa yang saya nak share, tapi kejap saya buka saya punya buku jap, saya punya notes jap. Saya juga akan share something yang berkenaan dengan self-assessment. Macam mana kita nak buat penilaian kendiri terhadap diri kita. Sejauh mana kemampuan kita boleh turunkan berat badan dan capai ke berat badan dan bentuk badan yang kita idamkan. Saya letakkan satu self-assessment ataupun penilaian kendiri untuk kita buat. Dalam e-book tu kita boleh buat dan kita akan faham, oh sebenarnya aku perlukan A, aku perlukan B, aku perlukan C, baru aku boleh kurus. Apakah perlukan ABC tu? Mungkin perlukan sedikit pemahaman, mungkin kita boleh buat sedikit senaman dan sebagainya. Mungkin kita kena beli certain suplemen, certain vitamin, yang mana vitamin tu akan membantu kita meningkatkan kita punya metabolisme dan sebagainya. Especially kepada mereka yang ada masalah metabolisme. Siapa yang nak e-book tu boleh tak komen? Nak, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dalam Facebook Live ni, dalam Telegram channel, siapa nama kat sini ada Puan Lia, Puan Wani, Puan Ros Azita, Puan Hana, Puan Mazuraina, Puan Roslaini, Puan Mawar Galib. Apa Nak, okay, kalau nak join Telegram channel tu, yang dah ada dalam Telegram channel dah join, so good job. So join Telegram channel tu, kemudian kejap lagi saya akan letakkan satu link pendaftaran untuk join webinar Zero to Slim Fit yang kita akan buat pada hari Sabtu ni. Okay, hari Sabtu ni jam 2 petang melalui platform Zoom. Sebelum webinar tu, saya akan hantar e-book tu melalui email dan juga kita akan announce dalam WhatsApp. Suruh check email yang telah pun didaftarkan. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Saya doakan juga pada tahun 2022 nanti, kita akan dapat capai macam-macam benda-benda yang best, termasuk capai berat badan yang kita idam-idamkan yang selama ni mungkin kita rasa macam susah benau nak kurus. Alright, so insyaAllah kita akan permudahkan cara. Terima kasih semua, saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.